Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang topik reversal pattern. Okey, reversal pattern ni macam sebelum ni kita pernah go through untuk introduction chart pattern. So chart pattern ni ada dua lah, iaitu continuous pattern dan juga reversal pattern. So pattern ni penting untuk kita tahu fasa-fasa di dalam market. Okey, untuk ciri-ciri reversal pattern, so first kali mesti ada reverse dalam trend. So tak kisahlah dari segi downtrend ke uptrend ataupun dari segi uptrend ke downtrend. So dia mesti ada reverse lah. Sebagai contoh, daripada downtrend, dia daripada downtrend, lepas tu dia buat double bottom, contoh. Lepas tu dia reverse. So dia buat uptrend. So kat sini kita panggil reversal pattern. Dia mesti ada bukti penurunan untuk dia reverse. Sama juga dengan naik. Okey, dia naik. So dia ada double top, contoh. Lepas tu dia jatuh. So dia mesti ada bukti kenaikan. So dia tak boleh dia sideway, tiba kita cakap dia ada reversal pattern. So dia tak jadi lah. Dia mesti ada bukti kenaikan, iaitu ataupun penurunan. Ada something yang trend tu boleh reverse. So that's why kita panggil reversal pattern. Wajib ada kenaikan dan penurunan. And then seterusnya mesti start break important trend line. Okay, sebagai contoh, ada trend line kan, price naik. Okay, price naik. Lepas tu ada trend line, kita boleh lukis. Kita connect dia punya low chart ni. So dia break. So kita tahu lah daripada uptrend dia possibility untuk meneruskan penurunan sebab dia dah break trend line. Tapi trend line ni adalah early warning sign. So kita kena tengok dari segi net line pula. Nanti saya akan explain. And then seterusnya, makin besar bentuk pattern, penurunan lebih ekstrim. Ataupun makin besar pattern, penurunan atau kenaikan tu lebih ekstrim lah. Penurunan atau kenaikan tu lebih ekstrim berdasarkan konsep second rule of Wyckoff, iaitu cost vs effect. So kita kena tengok dari segi height. Okay, contoh dari segi height, satu pattern tu dengan dia punya width. So kat sini kita nak tengok dia besar tu apa, maksud besar tu apa maksud dia kan. So height dia iaitu volatile dia, maksudnya dari segi percentage penurunan dia tu besar. Contoh 30%, 40%. And then width time frame dia, contoh 2 bulan, sebulan. So kita nak tengok pattern yang besar. So kalau pattern yang besar, contoh topping face dia besar, topping pattern dia besar, so penurunan dia akan jatuh jauh lah. Kalau dekat bottom, kita tengok bottom pattern dia, contoh macam double bottom, saucer, cup and handle semua tu bentuk yang besar. So kenaikan dia akan besar lah. And then topping pattern selalunya lebih sekejap. Selalunya topping pattern ni dia akan berlaku lebih sekejap daripada bottom. Sebab bottom ni selalunya benda yang orang tak nampak kan, dia tak obvious. So selalunya bila smart money accumulate, dia accumulate by time frame. So dia naik. Contoh macam chart kan, dia ni gerak. So kat sini dia lama. Kalau bottom ni selalunya dia lama. So ini volume kan, banyak sign of accumulation. Okay, kita tengok dari segi sini ada volume spike ni, maksudnya ada pembelian yang bentuk yang besar lah. Okay, kat sini ada pembelian yang bentuk yang besar. Tapi bottom ni akan lagi lama. Contohnya dia akan jadi 2 bulan, 3 bulan. Sebab benda tak obvious, orang tak famous lagi. And then smart money ni punya kerja, dia selalu distribute share dia. Dia beli share dia. Dia beli by time frame lah. Sebab kalau dia beli terus naik, retailer perasan. So dalam market ni dia orang nak bagi retailer tak perasan, dia orang belilah lama, sebulan, 2 bulan. Retailer kalau dah lama memang dia orang tak nak, malas nak tunggu kan.
So dekat topping ni selalunya kejap lah. So double top ke selalunya macam 2 to 3 months dah ni. Mungkin kalau kat sideways ni, kat bawah, kat bottom face, mungkin boleh pergi sampai bertahun-tahun. So itu adalah topping pattern, selalunya lebih sekejap dan volatile lah. Bila dah terlampau ramai orang perasan, selalunya akan lebih volatile kat atas. And then volume lebih penting kat area bottom. So kita nak tengok sign of accumulation ni dekat bottom. Dekat top ni sebenarnya dah tak, macam tak penting sangat lah. Dia penting tapi tak sepenting macam dekat bottom. Kat bottom tu lah kita nak tengok sign of accumulation, iaitu ada volume spike kan. Volume besar spike tu yang menyatakan smart money ada beli lah. Smart money ataupun big fund ni ada beli. So dekat atas ni dah tak guna lah sebab dia dah ada, contoh lah ni bottom, okay, and then dia ada kenaikan kan. Dia dah ada bukti kenaikan yang banyak macam ni. So dekat top ni dah ramai orang start lah. So orang start, dia price volatile tapi harga tak pergi mana, and then volume lagi low daripada area sini. Itu adalah contoh-contoh yang ni lah, contoh-contoh yang market akan reverse. Tapi dia ada certain situation yang kalau dia boleh break kat sini, dia still boleh meneruskan kenaikan lah. Kadang-kadang dia bentuk reversal pattern, tapi dalam buku teks dia reversal pattern, tapi kadang-kadang dia boleh jadi continuation pattern. So kita kena monitor dari segi dia punya progress lah. Alright. And then seterusnya ada 5 jenis reversal pattern yang wajib tahu. First kali adalah head and shoulder. Second, triple top and bottom, double top and bottom, V top dan rounding atau saucer bottom. So kalau head and shoulder ni macam mana? Okay, kita try go through. Head and shoulder ni selalunya dia akan bentuk macam ni lah. Dia ada bahu kiri, dia ada kepala dan juga dia ada bahu kanan. Dan selalunya dia punya bahu kiri ni lagi tinggi daripada bahu kanan. Tapi benda ni tak kita tak panggil hard and fast rule lah. Dia kadang-kadang ada macam ni sebab market ni very dynamic kan. Dia tak semestinya jadi sebiji macam tu. Kadang-kadang dia macam bentuk dia tu macam nampak tak nampak je, tapi lebih kurang macam tu lah. So dari segi ni dia ada kepala dia. So kalau dari volume pula, kalau dari segi volume pattern, kat sini kita tengok volume dia besar. Volume besar, lepas tu kat sini volume kecil, and then kat sini kecil. Okay, kat sini besar. Kat sini walaupun price lagi naik, tapi price naik tapi lagi kecil. Dia punya height volume tu lagi rendah daripada sebelum ni. And then yang ni pun seterusnya. So dia boleh lukis downtrend line untuk volume macam ni. So dari segi pattern ni, chart pattern ni, kita kena tengok dari segi price pattern dan juga volume pattern. So kena gabung dua-dua lah. Itu market action, iaitu study of price action dan juga volume formation kan. So itu contoh untuk head and shoulder. So seterusnya, tadi kita tengok head and shoulder, lepas tu ada triple top dan bottom. So triple top ni ada 3 lah, triple top. Tapi triple top dan triple bottom ni benda yang jarang berlaku dalam market. Dia lebih dia ada 3 touch lah. So dia selalunya dalam market lagi banyak double top dengan double bottom lah. Double top, double bottom. So untuk double bottom ni sebenarnya lagi bagus untuk ada yang belah kanan ni. Okay, yang belah kanan ni dia kena lagi rendah daripada sini. Maksudnya psikologi behind pattern tu, maksudnya dia dah test. Dia nak shake retailer. Sini macam obvious support dia kan. Sini obvious support dia. So dia nak shake retailer ni supaya dia orang mesti put stop loss kat sini kan. So dia akan shake retailer. Kita panggil shake out lah.
So double bottom sebenarnya lagi cantik kalau apa ni, ada belah kanan dia lagi turun lagi bawah daripada belah kiri dia. So kat sini neckline confirmation dia untuk beli, ni lah untuk kita beli. So ni contoh double bottom. Lupa nak tambah untuk neckline ni untuk head and shoulder. So kalau boleh kita boleh lukis trend line kan kat sini kan. So kita tengok kat sini kalau trend line, kalau tengok dari segi trend line kat sini, bila break ini adalah warning sign awal trend line. So boleh kat sini. Tapi kalau dalam buku chart pattern analysis tu, dia punya warning sign, dia punya betul-betul confirmation sign dia bila dia break neckline. Dalam chart pattern ni dia ada neckline. Reversal pattern ni dia ada neckline. Bila dia break sini, dia break kat sini, ni neckline lah, kita panggil neckline. Sebagai contoh ni, ni dia punya pattern. So ni dia punya neckline. Bila dia break je sini, ini adalah confirmation dia punya neckline. Tapi kalau yang lukis trend line, dia akan keluar lebih awal lah. So neckline ni adalah confirmation yang betul-betul, confirmation yang paling tepat lah. Tapi kalau tengok price dah segi volatile, naik turun, price tak pergi mana, kalau boleh kita elakkan lah. Kita nak masuk area-area yang uptrend, yang stage 2 lah. Kita tak nak masuk area-area yang dekat reversal pattern ni. Tapi penting untuk kita tahu dari segi kita tahu fasa-fasa dalam market kan. So seterusnya ada, tadi dah cakap pasal triple top, triple bottom, dan juga double top, double bottom. And then seterusnya V-top dan rounding saucer dan bottom. So V-top ni, untuk V-top dia ada kenaikan. Selalunya ni ada berlaku untuk counter-counter yang spekulatif lah, counter-counter pump and dump. Dia naik, lepas tu dia turun. Dia macam ni. So dekat sini ada reversal lah, key reversal. Selalunya macam bearish harami ke, bearish bearish engulfing ke, kan. So dia more tu candlestick pattern lah. Tengok kat sini. Lepas tu ada kat atas ni kan, contoh dekat atas ni ada bentuk macam ni. Contoh ni warna merah, ni warna hijau. So dekat atas ni ada bentuk-bentuk macam ni. So ini adalah V-top. Kalau V-bottom terbalikkan je lah. And then seterusnya saucer dan bottom. Saucer ni, apa beza cup and handle dengan saucer? Dia sebenarnya tak penting pun. Yang penting kita tahu dia punya psikologi behind the pattern. Pattern tu nak buat dia punya, tapi beza dia, kalau saucer dia akan lagi, dia punya ni lagi ni lah, dia punya mangkuk dia tu tak dalam. Kalau cup dia lagi dalam. So selalunya volume pattern dia sini ada naik. So dekat tapak ni, dekat tapak dia punya piring tu, dia punya volume low lah. Lepas tu dia ada naik balik, volume masuk balik. So kat sini kita tahu lah, dekat sini big funds start jual, ada major sell off. Lepas tu dah turun, orang dah start tak pandang, volume very low, dia buat tapak. Lepas tu ada volume masuk balik. That's why pattern ni adalah kita gambarkan sebagai human emotion punya tempat lah. And then seterusnya dia akan meneruskan kenaikan. So tengoklah saucer tu ada handle ke macam mana. Kadang-kadang dia tak ada handle, kadang-kadang dia ada handle kan. So saucer and rounding bottom. So itu adalah bentuk-bentuk reversal pattern lah. So nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang ada dalam chart. Tapi ini sebagai teori asas dia punya reversal pattern juga. Reversal pattern je. So ciri-ciri kita summarizekan balik. Ciri-ciri major reversal pattern adalah mesti ada reverse dalam trend, iaitu downtrend ke uptrend ataupun uptrend ke downtrend. So seterusnya
wajib ada kenaikan atau penurunan yang banyak sebelum tu. Lepas tu bila dia break tu, break important trend line. Kalau dia break down trend line, so maksudnya kita tahu dia akan reverse lah. Kalau dia break up trend line, maksudnya dia akan ke bawah, ke down trend line, ke down trend punya phase. And then makin besar pattern, penurunan lebih ekstrim. Makin besar kenaikan ataupun penurunan pattern adalah dia punya kenaikan akan lebih ekstrim. So macam mana nak tahu dia besar? Tengok height, iaitu volatile dia, dan juga wick time frame dia. So tapi time frame ni lagi penting lah. Wick time frame ni lagi penting. And then topping pattern selalunya lebih sekejap daripada bottom pattern. So yang seterusnya adalah volume lebih penting dekat area bottom. Volume accumulation lebih penting dekat area bottom. Dan 5 jenis reversal pattern wajib tahu: head and shoulder, triple top, and then kalau yang untuk bottom face, triple bottom, double top, double bottom, V top dan juga V bottom. Lupa nak tambah V bottom.